Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDPR hari ini, Fiqh tahun 1. Okey, saya harap semua dah bersedia. Sebelum tu kita mulakan dengan pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi tajuk pelajaran lepas. Ingat lagi tak? Tajuk apa? Istinja. Okey, tajuk istinja saya dah terangkan apa dia pengertian istinja dan juga apa dia hukum istinja. Okey, masih ingat lagi tak? Okey, saya harap kamu boleh ingat dan faham. Okey. Okey, kita tengok pada buku teks muka surat 28. Kita masuk tajuk hari ini alat-alat istinja. Okey, alat-alat istinja. Okey, di situ ada tiga. Pertama, tengok air mutlak. Kedua, batu. Ketiga, benda kesat. Okey, benda kesat ni contoh seperti tisu, daun kering dan kulit kayu. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Alat istinja ialah air mutlak. Kedua, batu. Ketiga, benda kesat dan kering. Contoh seperti tisu, daun kering dan kulit kayu. Okey, boleh faham? Kamu tengok gambar pada buku teks muka surat 28 tu. Okey, air mutlak. Okey, apa yang dikatakan dengan air mutlak? Saya dah terangkan dah sebelum ni dalam tajuk bahagian air. Air mutlak contoh seperti apa? Air hujan, air perigi, air mata air. Okey, lagi air apa? Air laut, air salji. Okey, air embun, air hujan, air sungai. Betul tak? Ada 7. Air mutlak tu ada 7. Okey, pertama iaitu air mata air, kedua air perigi, ketiga air embun, keempat air laut, kelima air hujan, keenam air sungai dan ketujuh air salji. Okey, ketujuh jenis air mutlak ni boleh digunakan untuk beristinja. Okey, faham Faham tak? Okey, semua faham apa tu dikategorikan air mutlak. Okey, air mutlak ni iaitu apa maksud dia? Air yang suci lagi menyucikan. Okey, yang kedua alat istinja batu. Okey, batu ni kalau kamu perhatikan ada yang kesat, ada yang licin. Betul tak? Okey, nanti kalau tak percaya, nanti bila kamu ada masa lapang ataupun boleh keluar ataupun tengok dalam Google ke search objek batu, tengok dia ada permukaan yang licin dan juga permukaan yang kesat. Okey, kamu boleh beristinja menggunakan batu apabila kita ketiadaan air. Kita dah tak ada dah punca punca untuk kita beristinja, tak ada punca air untuk beristinja, kita boleh menggunakan batu. Okey, pastikan batu yang kita gunakan tu walaupun dalam berkeadaan licin ataupun kesat, kita kena tengok permukaan dia. Mestilah dia ada permukaan dia atas, bawah, tepi. Dia tidak hanya boleh guna sehala. Sebabnya kita kena istinja tu menggunakan batu ni dia ada permukaan. Paling tidak ada 3. Saya nak terangkan ada 3. Dia ada 3 lah yang kita boleh gunakan kita untuk beristinja. Kalau boleh jangan yang licin sangat. Biar dia ada kesat-kesat sikit supaya mudah kita nak beristinja. Okey, yang ketiga benda yang kesat atau kering seperti tisu, daun kering ataupun kulit kayu. Okey, tisu ni seperti mana? Kamu boleh lihatlah. Memang kita gunakan tisu ni untuk mengelap, kan? Untuk kegunaan lap tangan, lap permukaan-permukaan yang basah contohnya.
Okay, kita gunakan tisu. Dia juga boleh digunakan untuk beristinja. Bila waktunya? Apabila kita betul-betul tak ada sumber air. Kita boleh gunakan alternatif yang lain seperti tisu. Daun kering. Okay, daun kering ni macam mana Ustazah ya? Daun kering ni kita tengoklah. Kan janganlah yang kecil sangat. Cari daun kering. Jangan yang daun kering yang maksud Ustazah tu yang kering betul. Bila kita pegang je dia hancur. Tu tak maulah. Tak boleh untuk beristinja. Kita tengok apabila kering tu yang kita boleh gunakan, kita yakin kita boleh gunakan daun kering tu untuk beristinja supaya bila kita beristinja tu daun tu tak hancur. Okey, jangan guna kamu petik daun yang masih hijau. Kenapa tak boleh yang masih hijau? Sebab apabila kamu petik daun yang masih hijau tu, permukaan dia ada yang licin dan juga mungkin bergetah kan, sebab daun ni dia ada mengeluarkan satu cecair kan. Apabila kita beristinja akan memudaratkan diri kita pula. Itu akan mendatangkan apa? Bahaya pada kesihatan pula. Padahal niat kita nak beristinja betul. Itu sebab kenapa kita menggunakan daun yang kering. Okey, pastikan daun yang kering tu jangan yang kita pegang tu hancur. Kan? Tak boleh nak beristinja. Kena yang kering tu yang kita tengok kuning-kuning sikit. Boleh. Okey, dan juga kulit kayu. Okey, kulit kayu ni pun kena kering. Tak boleh yang basah. Sebab bila basah, kulit kayu ni kalau kamu perhatikan, dia ada juga mengeluarkan cecair yang dipanggil getah. Getah ni kita tak tahu, mungkin beracun. Kan? Yang akan memudaratkan pada diri kita. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok saya terangkan syarat-syarat alat istinja. Okey, kita tengok syarat-syarat alat istinja ni. Yang pertama, alat yang kering. Saya ulang lagi sekali. Alat yang kering. Macam saya terangkan tadi kan. Okey, alat yang kering seperti kayu, batu, daun, kertas dan sebagainya. Sekiranya basah, alat itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Maknanya kalau dia ada tu yang macam rasa-rasa basah-basah lembab-lembab tu, alat-alat tu tidak dibolehkan kita guna untuk beristinja. Okey, tengok yang nombor 2. Alat yang kesat. Alat yang kesat iaitu alat yang licin tidak sah digunakan untuk istinja seperti plastik, guli dan sebagainya. Okey, alat yang Ustazah dah terangkan tadi, alat tu mestilah kesat. Macam batu. Batu dia ada jenis juga. Ada yang permukaan dia licin, ada yang kesat-kesat sikit, ada yang kesat kasar tu kan. Kita ikut, kita rasa yang mana kita rasa yakin kita nak gunakan untuk beristinja. Kalau daripada penerangan ni dia kata yang permukaan licin tidak sah kita gunakan untuk beristinja, maka kita kena carilah yang kesat. Yang kesat tu kita kena cari yang memadai, yang kita rasa-rasa boleh kita gunakan untuk beristinja. Kalau yang kasar sangat tu pun akan memudaratkan pada diri, susah juga kan. Okey, maka kita kena rasa. Itu kita punya function jari kita untuk merasa. Kita rasa, ini boleh untuk kita gunakan beristinja batu tu, maka kita ambil. Okey. Yang ketiga, alat itu tidak tercatat dengan nama Allah. Okey, alat-alat yang kita nak gunakan untuk beristinja ni tiada tercatat ataupun tertulis ataupun terukir nama-nama Allah. Contoh kalau kita guna kertas. Okey, dah tak ada sangat ni untuk alat untuk beristinja. Tisu tak ada, daun kering pun tak sempat kita nak ambil, batu pun tak ada. Yang ada kertas. Okey, pastikan kertas tu tidak ada tercatat kalimah-kalimah Allah. Okey, kena faham ya. Kena faham. Kalau kita guna surat khabar lama tu macam mana? Surat khabar lama. Surat khabar lama tu pun pastikanlah tidak ada yang tercatat nama-nama Allah. Dan yang keempat, ayat Al-Quran dan seumpamanya bukan barang yang dimuliakan seperti makanan, tulang dan seumpamanya. Okey, saya ulang bagi. Ayat Al-Quran dan seumpamanya. Okey, ini memang tak boleh. Seperti, tengok. Barang yang dimuliakan seperti makanan. Makanan tidak dibenarkan untuk kita beristinja. Faham ya anak-anak?
Sebab itu makanan. Jangan kita sesekali guna untuk beristinja. Ataupun tulang. Kenapa tulang tidak dibolehkan? Sebab kalau kamu rasa keadaan tulang macam mana? Licin. Kalau dia dah kering tu barulah kita rasa ni kan. Tapi disebabkan tulang itu dikategorikan dalam juga makanan, maka tak dibolehkan untuk kita melakukan istinja menggunakan tulang. Dan juga seumpamanya ni Ustazah harap kamu boleh faham, kamu boleh fikir. Kalau dia dah berkaitan dengan makanan, Ustazah harap kita faham-faham lah. Tak bolehlah kita nak buat benda tu beristinja. Selain daripada makanan, selain daripada permukaan dia licin seperti plastik ataupun kertas yang mengandungi ayat Quran, kita boleh gunakan untuk beristinja. Okey, boleh faham kan? Boleh faham tak semua? Okey, Ustazah ulang balik. Tengok alat-alat istinja ada 3. Pertama, air mutlak. Kedua, batu. Ketiga, benda kesat dan kering. Okey. Dan juga syarat-syarat alat istinja. Pertama, alat tu mestilah yang kering. Kedua, alat tu mestilah kesat. Ketiga, alat yang kita gunakan untuk beristinja tu tidak ada tertulis ataupun terukir dengan nama-nama Allah. Dan yang keempat, ayat Al-Quran dan seumpamanya pun kita tidak boleh gunakan untuk beristinja. Malahan daripada segi sudut makanan pun tidak dibolehkan kita untuk menggunakan tidak dibenarkan ataupun tidak dibolehkan kita beristinja menggunakannya. Okey, boleh? Okey, Ustazah harap anak-anak Ustazah hari ini boleh faham apa dia alat-alat istinja yang sebaik-baiknya yang kita boleh guna. Ingat, air mutlak. Air mutlak tu Ustazah dah terangkan sebelum ni, ada 7 jenis air mutlak. Kedua, kita gunakan batu. Yang ketiga, benda-benda yang kering dan kesat. Okey, Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan hari ini untuk PDPR hari ini, Ustazah harap sangat kamu boleh faham. Dan sekiranya ada masalah, tak faham, boleh terus rujuk dengan Ustazah, tanya dengan Ustazah. Okay, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.